Hello, nama saya Edmund Chong Kitkat dan saya daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Muka dan matrik nombor saya adalah 20 DKM dan 20F 2029. Sekarang saya akan memperbentangkan final project bagi kelab keusahawanan iaitu perniagaan yang dijalankan bagi saya sendiri, yang dijalankan oleh saya sendiri iaitu ikan tahai ori daripada Limbang dan juga Lawas. Berikut adalah pengenalan projek, iaitu pengenalan projek yang saya jalankan adalah perniagaan ikan tahai ori saya, iaitu misi organisasi perniagaan saya adalah memaksimumkan keuntungan perniagaan dalam tempoh yang ditetapkan. Yang kedua adalah menyediakan produk ikan tahai yang dapat dimakan dan tidak rosak ataupun luput kepada pelanggan. Yang ketiga, bagi memastikan produk dapat bersaing secara sihat dengan produk hasil perniagaan lain. Matlamat organisasi pula adalah untuk memastikan keuntungan perniagaan dalam keadaan terancang dan juga tidak memberikan kesan kesan negatif terhadap diri saya sendiri, iaitu menjalankan perniagaan, dan juga orang-orang di sekitar saya, seperti contoh keluarga saya, saudara-saudara dekat maupun kawan-kawan saya. Contohnya saya akan berpinjam hutang ataupun segala kerugian apa semua saya tanggung sendiri, tapi saya meminta bantuan daripada mereka yang dapat memburukkan nama saya sendiri. Itu dah kesan negatifnya. Ikan tahai ori. Ia merupakan perniagaan yang sedang saya jalankan, iaitu perniagaan yang berbentuk usaha sendiri. Namun secara umumnya ataupun secara ringkasnya, yang boleh saya katakan sekarang adalah perniagaan saya ataupun perniagaan yang dijalankan saya masih dikirakan perniagaan secara biasa dan juga secara bukan tidak formal, dia merupakan perniagaan yang berbentuk uh, tidak masih secara online lah, atas talian. Ya, secara atas talian. Maaf. Latar belakang ikan tahai adalah makanan tradisional orang Limbang dan juga Lawas. Dia datangnya daripada ikan tamban yang ditangkap mengikut musim. Ikan tamban mempunyai musim di mana ketika musim hujan dia tidak mungkin ataupun jarang dijumpai di pasaran dan susah untuk didapati. Ikan tahai juga selalunya dijadikan pelbagai bentuk makanan, seperti contohnya sup, keropok dan juga sambal tahai. Sup dapat dijadikan sup tahai yang dicampurkan dengan asam jawa, garam micin, dan dapat dimakan secara enaknya dengan nasi putih. Keropok pula dapat dijadikan keropok ikan tahai di mana ia mempunyai rasa masam, manis dan juga kadang-kala kalau kita dapat jumpa dia mempunyai rasa pedas juga. Dan sambal tahai di sini bermaksud kita dapat jadikan sambal tahai seperti sambal-sambal yang lain di mana kita mencipta sambal udang, sambal bilis, sama juga seperti sambal tahai. Result and finding, yang bermaksud hasil dan juga apa yang saya dapat melalui perniagaan yang saya jalankan. Okey, sebelum itu, apa yang saya dapat kenal pasti selepas saya menjalankan bisnes ini adalah di mana cara penyediaannya untuk menyediakan ikan tahai itu adalah daripada proses penyelaian, iaitu ikan tamban yang ditangkap tadi secara ikut musim, lalu dibersihkan seperti biasa dan kemudian diletakkan atas penyelaian ikut peringkat yang bersesuaian. Maksudnya dia mengambil masa untuk setiap peringkat itu adalah berbeza. Okey, result ataupun hasil kerja saya adalah pada minggu 8 dan hingga minggu 9 saya berada di Politeknik Muka, iaitu perniagaan saya dijalankan pada minggu pertama dan minggu kedua. Ini adalah berikut merupakan aktiviti dan juga cara saya untuk menjalankan perniagaan saya. Sebelum itu, perlu ditekankan perniagaan saya hanya dijalankan secara atas talian sepenuhnya. Kenapa saya menekankan di sini? Kerana takut mempunyai sebarang kesalahfahaman dan juga tersisir fahaman. Jadi, saya menekankan dengan sekali lagi, iaitu perniagaan saya dijalankan secara atas talian sepenuhnya. Jadi, berikut adalah aktivitinya, iaitu pemasaran. Perniagaan ditayangkan di Instagram, Twitter dan Shopee. Harga adalah mengikut gram, iaitu 200 gram bersamaan dengan RM5. Namun, harga yang dipamerkan di dalam Shopee adalah berbeza kerana perlu mengikut harga asal dan ditambah dengan harga tambangan, iaitu COD ataupun Cost at Charge on Delivery. Sepanjang 2 minggu ini, saya hanya memperolehi pelanggan sebanyak 2 orang sahaja, iaitu membeli 200 gram bersama dengan RM5, iaitu masing-masing. Jadi, hasil saya cuma mendapatkan RM10 masing-masing. Berikut adalah feedback customer dan juga gambar-gambar yang menunjukkan gambar-gambar yang telah saya pamerkan di dalam akaun-akaun saya, iaitu
seperti kita dapat nampak di sini, iaitu feedback dari customer dan juga di Instagram saya. Minggu ke-10 hingga minggu ke-11 saya berada di Politeknik Muka, iaitu minggu ketiga dan juga minggu terakhir ataupun minggu keempat perniagaan saya ini dijalankan adalah aktivitinya saya melakukan pasaran yang ditayangkan di Instagram secara biasa, Twitter dan juga Shopee. Menambah baik strategi pemasaran. Harga adalah mengikut seperti biasa, iaitu 200 gram bersama dengan RM5. Namun, yang dipamerkan dalam Shopee adalah harganya berbeza, iaitu COD seperti saya kata tadi. Tidak memperoleh sebarang tempahan dari mana-mana pelanggan maupun secara bolongan. Berikut adalah gambar-gambar yang saya post ataupun pamerkan di dalam platform-platform seperti WhatsApp dan juga Instagram, iaitu saya mempamerkan resepi ataupun strategi yang saya tambah baik, iaitu memberikan resepi sambal tahai yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang ingin membeli ataupun tertarik untuk membeli. Keuntungan dan penambahbaikan strategi perniagaan, iaitu seperti yang saya cakap tadi, ada penambahbaikan yang saya lakukan di dalam menjalankan aktiviti memasarkan ikan tahai saya, iaitu pada minggu pertama saya hanya menjalankan secara dipamerkan di dalam media sosial dan juga platform yang berkenaan, iaitu Twitter, Instagram dan juga Shopee. Perniagaan memperoleh keuntungan secara balikan modal sahaja dan juga keberkesanan perniagaan di dalam menjalankan aktiviti marketing tidak begitu berkesan. Dan pada minggu 10 hingga minggu 11, mungkin minggu-minggu yang berikutnya, perniagaan dijalankan seperti biasa di dalam media sosial dan platform yang berkenaan. Seperti biasalah, Shopee, Twitter, Instagram, WhatsApp, seperti yang saya tunjukkan tadi. Dan cara yang ditambah baik adalah di mana perniagaan dipamerkan lagi dengan jalan cerita kenapa dapat wujudnya gelaran ikan tahai sebagai makanan berjimat di sekitar Limbang dan Lawas Sarawak. Kenapa? Yaitu di mana makanan ikan tahai ini ataupun ikan tahai ini dapat dijadikan makanan berjimat kerana ia mempunyai rasa di mana dapat digunakan lagi-lagi di dalam masakan sup, di mana kita dapat menggunakannya sebanyak 2 kali selepas dimasakkan dengan rendaman sup yang tadi. Kemudian kita gunakan balik ikan tahai yang tadi untuk rebus, kemudian ikan tahai rebus yang baru lagi dengan menambahkan air, asam jawa, garam dan micin seperti biasa. Kalau nak pedas, nak rasa lagi, kita tambah cili, kita tambah apa-apa je. Boleh je. Lepas tu, dia boleh mempunyai rasa yang seperti sama. Namun, ke kali ketiga, kita stop sampai ke 2 sajalah. Okey, yang ketiga adalah memberikan resepi makanan yang dapat dihasilkan dengan menggunakan ikan tahai tersebut. Seperti yang saya tunjukkan tadi, iaitu sambal ikan tahai. Kesimpulan, secara keseluruhan perniagaan yang dijalankan ini telah memberikan pelbagai bentuk pengalaman kepada saya sendiri yang menjalankan perniagaan, iaitu peniaga. Pengalaman dari segi menyediakan perancangan perniagaan, berdepan dengan pelbagai kalangan pelanggan, membuat serta mencari pembekal yang sesuai dengan bajet saya sendiri, dan yang paling penting adalah menguruskan keluar masuk duit yang diperolehi. Seperti yang dapat dibaca sini, saya perlu berdepan dengan kalangan pelanggan, iaitu di mana saya kena berdepan dengan pelbagai persoalan yang disoalkan yang ditujukan daripada pelanggan kepada saya, dan juga menguruskan keluar masuk duit yang diperolehi setiap yang saya lakukan untuk mendapatkan produk ikan tahai kepada pelanggan perlu dihasilkan dengan betul-betul secukupnya dan perlu dicatat dengan bagus. Itu saja.